Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan terus memperincikan belanjawan ataupun bajet 2022 yang baru saja dibentangkan. Jadi kita akan bersama dengan Encik Mahathir Aziz yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif MDEC membincangkan peranan MDEC dalam membantu membangunkan kapasiti industri digital. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia walaupun secara virtual. Ini mungkin temu bual pertama kita. Sebelum kita mendapat maklum balas berkaitan dengan bajet 2022, apakah pendapat Encik Mahathir berkaitan dengan hala tuju MDEC dalam merentasi jurang digital? Silakan. Okey, terima kasih Terence. Basically kami di MDEC amat mengalu-alukan penerangan dan penekanan dalam bajet 2022 akan kepentingan digital dalam aspek ekonomi negara. Yang paling penting dalam tu is sebagai agensi peneraju ekonomi digital negara, kami amat berbesar hati dan committed terhadap pembangunan digital melalui modal insan di kalangan belia dan juga di kalangan usahawan yang betul-betul terkesan bila kita menghadapi pandemik dan lepas ni dia akan menjadi endemik. Specifically kita ada, kalau saya boleh refer dekat sini, ada beberapa program untuk meningkat dan membantu belia-belia kita dari segi digital dan juga yang boleh dipanjangkan dan diluaskan untuk grup-grup yang lain juga. Gerakan My Digital Maker sebagai contohnya adalah program yang telah kami jalankan selama ini daripada 2016, di mana yang ini kita letak untuk belia-belia akan datang di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan juga program seperti Digital Innovator Program. Yang ini ada berkait rapat lah dengan dulu zaman-zaman kita buat coding dan sebagainya. Yang itu pengkhususan kepada program-program tersebut, kita berharap akan menjuruskan kita punya belia-belia akan datang dan usahawan akan datang ke arah membina kapasiti modal insan for digital. My Digital Maker seumpamanya merupakan program yang begitu meluas sebenarnya. Pada ketika dilancarkan dulu, My Digital Maker banyak membantu golongan yang berusia di bawah 12 tahun juga belajar tentang coding, satu daripada skill set yang diperlukan untuk alam baru ini. Dan dalam pada itu, dengan semua keyakinan yang dibina setelah mendapat kepakaran dalam coding misal kata, bagaimana MDEC akan membantu dalam proses menyediakan 600,000 peluang pekerjaan pada tahun ini yang telah pun digagaskan melalui Jamin Kerja. Apakah peranan MDEC dalam memenuhi jumlah bilangan tersebut? Sasaran itu amatlah besar untuk kita capai, tetapi kami yakin di MDEC menerusi program-program seperti GLOW ataupun dalam English dia Global Online Workforce. Yang ini untuk menyediakan syarikat-syarikat dan juga kita punya usahawan-usahawan dan pekerja-pekerja yang di dalam kita panggil sharing ataupun gig economy, di mana mereka boleh dilatih dan juga dihantar untuk bekerja di syarikat-syarikat yang terpilih untuk menyertai program-program seperti inilah. Jadi itu yang paling penting dan paling besar, sebab kita punya usahawan-usahawan kita dan juga belia-belia kita ataupun rakyat secara amnya akan boleh dapat latihan dan boleh memasarkan kemahiran mereka di peringkat global seterus saja daripada menamatkan program itu dengan kita. Program-program sebelum ni seperti e-usahawan dan juga PEDAS, perdagangan perkhidmatan e-dagang setempat.
yang itu lebih tertumpu kepada membina usahawan baru, melatih usahawan baru dan memperkasakan kemahiran yang ada untuk menumpukan kebolehan kita di dalam e-dagang. Kita boleh, maknanya kita boleh membina, tahu macam mana kita nak buat mall ataupun kita punya kedai online. Kita boleh ada cara pemasaran yang lebih global, cara kita ambil gambar, cara kita actually menjual barang-barang kita dan juga packaging barang-barang kita tu. Jadi dari segi ini kalau kita kumpulkan semua program-program yang telah ada dan juga yang akan datang, kita yakin sasaran yang besar seperti 600,000 tu akan boleh dicapai dan yang paling penting dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan kita. Itu yang sebenarnya hasrat kita yang besar lah. Ya, memang satu sasaran yang besar dan selain daripada itu, MDEC juga bertanggungjawab untuk memberi latihan menaikkan taraf kepakaran ataupun upskilling di kalangan para pekerja, bukan saja untuk menjana dan mencipta pekerjaan baru tapi membantu individu-individu mengekalkan pekerjaan sedia ada. Bagaimana MDEC melihat peranannya dalam tahun 2022 dan selanjutnya di dalam arena mengekalkan pekerjaan sedia ada dengan menambah latihan ataupun upskilling ini? Dari segi upskilling, kita ada satu program yang kita baru lancarkan, kalau tak silap saya seminggu lepas, yang kita panggil MyWeek, di mana dia punya nama penuh dia is My Digital Workforce in Tech. Saya kena betulkan, make sure nama dia betul. Yang ini basically memang kita melihat dari segi dia membolehkan dua-dua pihak, dari segi employer ataupun syarikat dan juga bekerjasama dalam membantu mereka mengadakan ataupun retain lah pekerja-pekerja yang telah ada dan dalam bentuk geran di mana kita boleh subsidi diberikan untuk company itu. Jadi kita boleh retain kita punya staff dan juga terus menjadi resilient dalam waktu-waktu yang dan period yang amat mencabar dalam masa kita memulihkan keadaan perniagaan kita dan juga membuka semula untuk economic activities. Yang itu adalah combination of subsidi-subsidi yang telah kita adakan dan juga dipanjangkan daripada program-program yang telah ada di MDEC, disatukan di bawah MyWeek. Baik, Encik Mahathir, PMKS merupakan antara yang paling terkesan dalam pada kita menghadapi pandemik pada tahun 2020 dan juga tahun ini 2021. Apakah program-program yang disediakan oleh MDEC untuk membantu golongan ini, tak kala bajet 2022 juga menyasarkan golongan ini dengan pelbagai inisiatif bantuan yang mana adalah diwujudkan di bawah portfolio MDEC untuk membantu golongan PMKS? PMKS, kita amat bersemangat bila kita dengar daripada bajet itu di mana kerajaan pusat telah menyatakan komitmen untuk meneruskan program yang telah kita lancarkan pada tahun lepas di masa PKP 1 dan juga PKP 2. Specifically kita tengok penjana as a stimulus package. Jadi dua daripada program itu seperti Shop Malaysia Online dan juga Go E-commerce Onboarding adalah program-program yang lebih menjurus untuk membantu PMKS di mana kita boleh meningkatkan keupayaan dan kemahiran mereka untuk berdagang online. Yang ini kita ada matching grant dengan kita punya rakan-rakan kongsi dan partner dalam menjalankan program seperti ini. Di samping itu, kita ada juga awal tahun ini telah meneruskan grant grant otomasi pintas. Pintar sebenarnya. Grant otomasi pintar ataupun Smart Automation Grant.
Yang ini untuk membolehkan syarikat-syarikat PMKS yang sebenarnya kecil dan sederhana untuk mendapat geran bagi mendigitalkan perkakasan dan peralatan di dalam pejabat masing-masing. Di sini ada juga dia punya matching punya mode geran padanan, jadi untuk mengautomasikan perniagaan masing-masing lah. Selain daripada tu untuk belanjawan 2022 kita ada juga introduce inisiatif baru di bawah nama My Digital Nomad. Yang ini perincian dia kita masih berbincang dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga Kementerian Kewangan untuk mendapatkan lebih detail bagaimana kita nak buat dan di mana dan kita akan adakan pilot. Yang itu kita lebih mengkhusus kepada PMKS dan juga pengusaha sektor hospitality ataupun sektor tourism dan pelancongan. Itu insya-Allah kita akan dapatkan perincian dan akan umumkan kelak. Baik Encik Mahathir, kalau kita lihat kepada plan jangka panjang seperti plan Hala Tuju Strategik E-commerce Kebangsaan 2.0 dari 2021 hingga 2025 dengan sasarannya untuk memudah carakan urus niaga secara dalam talian menggunakan mekanisme digital. Pada pandangan Encik Mahathir, bagaimana agaknya bajet 2022 membantu ke arah itu dalam memberi kesiapsiagaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali pembeli dan penjual secara dalam talian dalam berurus niaga? Kita memang berpendapat bahawa belanjawan 2022 amat penting dan selari dengan aspirasi negara dalam rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ataupun My Digital Blueprint. Jadi kerajaan pusat adalah amat konsisten dalam menyampaikan program-program yang berteraskan kemahiran digital, yang berteraskan inovasi, latihan seperti tadi kita mention pasal upskilling dan reskilling. Walau bagaimanapun di MDEC kami berpendapat kemahiran yang ada yang telah kita bina, kita kalau boleh kita nak bawa untuk membantu sektor-sektor lain yang ada di dalam ini, seperti yang tadi kita mention sektor pelancongan, sektor perladangan dan sebagainya, di mana kita boleh dan telah identify disebabkan oleh pandemik ini ada peluang-peluang baru di mana kita boleh digitalize apa cara kita buat dan bawa benda tu untuk kita majukan dengan cara baru, cara lain. Ini yang orang kata daripada dulu norma baru, ini kita akan bawa dari segi digital. Seterusnya pesanan terakhir Encik Mahathir kepada golongan usahawan, para belia, golongan yang berada dalam kategori PMKS yang masih tidak tahu bagaimana untuk mencapai bantuan-bantuan yang telah disebutkan dalam bajet 2022. Apakah pesanan Encik Mahathir kepada mereka? Pesanan paling penting, digital is basically the way to go. Ia adalah untuk masa sekarang dan juga untuk masa depan. Yang kedua, peluang yang ada disediakan oleh kerajaan ada di merata-rata tempat. Kemungkinan ianya berada di bawah-bawah benda-benda lain yang kita buat. Jadi komunikasi dari segi pihak kami di MDEC kami committed untuk menerangkan memberi lebih perincian dan penerangan dan juga penerangan kepada rakyat di luar sana dan juga usahawan-usahawan yang terfikir. Saya ada kerja sekarang tapi saya nak lebih cuba untuk menjadi usahawan e-dagang dan sebagainya. Jadi dalam konteks seperti ini kita telah melancarkan satu program yang kita panggil Saya Digital, di mana jelajah Saya Digital telah kami lancarkan bersama dengan yang berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa minggu lepas di Kelantan. Dan sebelum tu kita ada pra pelancaran
di Kuching, Sarawak. InsyaAllah, program penerangan ini akan berterusan sepanjang dan seluruh negara dalam masa minggu-minggu yang akan datang. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh kita pergi tengok di website MDEC ataupun datang kepada event Jelajah Saya Digital untuk kita boleh beri lebih penerangan dan juga kita tolong. Kadang-kadang tu pemahaman a bit different lah kan. Ya, terima kasih Encik Mahathir kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dalam memberi penerangan tentang fungsi MDEC dalam menjayakan bajet 2022. Terima kasih. Terima kasih, Terence. Dan ini masanya kepada para penonton sekalian yang mungkin terfikir untuk bergerak atau tidak ke arah digital. Ini masanya pelbagai kemudahan disediakan, pelbagai upskilling resources turut disediakan untuk membantu anda mencapai kejayaan dalam dunia digital. Jadi rebutlah peluang ini bersama dengan MDEC. Sila lawati laman sawang mereka ataupun ke portal-portal media sosial MDEC yang telah pun menyediakan pelbagai peluang untuk anda. Kita akan ke Terengganu.